Assalamualaikum semua, saya akan memperkenalkan ahli-ahli grup saya iaitu Munawara binti Mazir, Nur Farah Nazira binti Cik Muhammad Zaidi, Nur Ain Kamarina binti Samian, Raja Nur Yasmin Balkis binti Raja Zainud, Iza Atira binti Ahmad Sirfan, Najmul bin Hisamuddin, dan saya Nur Natasha binti Azani, Amirah Hanis binti Azman, Muhammad Faris bin Mustaza Kamal, dan akhir sekali Wan Sofia Anas binti Syahrudin. Dan kami akan membentangkan tentang pemikiran liberalisme dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawara binti Mazir. Hari ini saya akan membentangkan apakah itu liberalism. Liberal berasal daripada bahasa Latin iaitu liber yang bermaksud bebas atau tidak terikat. Manakala liberalism pula membawa maksud fahaman atau pendirian yang mahukan kebebasan. Sejarah liberalism ini muncul di England dan Perancis pada abad yang ke-17. Pada waktu itu juga munculnya kapitalisme iaitu satu sistem ekonomi yang berteraskan penswastaan sumber ekonomi. Umum mengetahui bahawa ketika itu kebanyakan tanah dimiliki oleh golongan bangsawan. Tetapi kemudian apabila golongan peniaga dan saudagar menjadi kaya, mereka sudah mampu membeli tanah tersebut dan menswastakan tanah tersebut. Hasil daripada ledakan revolusi industri yang meningkatkan penghasilan barangan, para peniaga merasakan bahawa ada halangan daripada raja di England dan Perancis untuk mereka berniaga kerana raja tersebut mengamalkan satu sistem yang dipahami dengan sistem kroni. Golongan peniaga perlu menggunakan khidmat syarikat-syarikat yang diluluskan oleh istana untuk mengeksport barangan mereka. Maka golongan hartawan terpaksa membayar yuran yang mahal untuk memasarkan barangan mereka. Pada ketika itu, golongan hartawan dipandang rendah kerana mereka adalah golongan third estate, berbeza dengan bangsawan yang duduk di second estate. Maka golongan hartawan ni merasakan pentingnya ideologi yang menyatakan bahawa raja dan bangsawan ni tolonglah jangan ada hak yang terlalu besar dalam bidang ekonomi. Cukuplah sekadar mempunyai kuasa dalam politik. Setelah itu muncullah seorang tokoh yang bernama John Locke yang menegaskan bahawa manusia ini lahir dengan hak yang sama. Tak ada orang yang boleh pilih nak lahir dalam keluarga yang kaya, golongan bangsawan ataupun golongan miskin. Maka John Locke ni yakinlah bahawa manusia ni lahir dalam hak yang sama dan mempunyai hak politik yang sama. Manakala dari segi ekonomi pula, Adam Smith menyatakan bahawa kerajaan tak sepatutnya campur tangan dalam bab pasaran kerana kerajaan akan menyebabkan ketidakcekapan pasaran. Maksudnya, kerajaan janganlah masuk campur market naik ke, market turun ke. Biarlah pemasaran ini mengikut hukum supply and demand dan janganlah sesuka hati naikkan harga barang. Kerajaan hanyalah regulate barang-barang undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi. Assalamualaikum. Nama saya Iza Atira binti Ahmad Sirfan dan saya akan membentangkan tentang tokoh-tokoh yang telah memberikan impak kepada pengaruh liberalisme. Antaranya ialah tokoh yang dikenali sebagai John Locke. Beliau digelar sebagai bapa liberalisme dan merupakan ahli falsafah liberal barat. Beliau telah menulis sebuah buku bertajuk Two Treatises on Government. Di dalam buku ini, beliau telah menyatakan bahawa manusia ini dia bebas untuk membentuk asas masyarakat yang stabil dan telah memperkenalkan dua idea liberal, iaitu kebebasan ekonomi, maksudnya kebebasan untuk berharta dan mempergunakannya, dan juga kebebasan hati, iaitu freedom of conscience. Selain daripada itu, John Locke juga mempunyai konsep yang disebut sebagai state of nature. Di dalam konsep ini, beliau berpandangan pada dasarnya manusia ini adalah baik. Tetapi apabila adanya jurang antara harta dan juga kekayaan, maka berlakulah di situ kerisauan jika hak seseorang akan diambil oleh orang lain. Oleh itu, mereka mengadakan perjanjian dan John Locke beranggapan akan timbul sebuah monarki perlembagaan dari perjanjian tersebut. Selain John Locke, Jean-Jacques Rousseau atau dikenali sebagai J.J. Rousseau juga memainkan peranan dalam perkembangan liberalisme.
Beliau seorang tokoh falsafah, penulis dan juga komposer pada zaman beliau. Pemikiran falsafahnya mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politik moden dan juga dasar pemikiran pendidikan. Idea-idea politik yang dicetuskan oleh J.J. Rousseau juga mempengaruhi teori-teori liberal dan juga sosialis. Seterusnya ialah John Adam Smith. Beliau seorang tokoh liberalisme yang terkenal dengan tokoh ekonomi liberal yang menjadi dasar wujudnya sistem ekonomi pasar bebas atau yang dikenali sebagai kapitalis. Adam Smith berpandangan bahawa segala kekuatan ekonomi sepatutnya ada di tangan pasar, di mana manusia ini mempunyai kedudukan sebagai individu yang diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Nazira binti Cik Muhammad Saidi. Nombor pelajar 2022830334. Sekarang saya akan membentangkan faktor terjadinya liberalisme iaitu dalam 3 aspek iaitu individu, keluarga serta masyarakat. Pertama sekali adalah individu. Seseorang yang terlibat dengan fahaman Islam liberal ini akan sering mengaitkan pandangan mereka dengan agama supaya ia kelihatan lebih logik dan masuk akal, dan mereka akan lebih merasakan bahawa hujah yang datang dari seorang pejuang liberalisme ini lebih relevan untuk masa kini. Sebagai contoh, fahaman LGBT di negara kita sendiri pun semakin berleluasa dan ramai juga yang bersetuju dengan fahaman ini kerana mereka merasakan LGBT itu seperti memberi hak kebebasan untuk membuat keputusan apa sahaja untuk diri sendiri. Yang kedua adalah aspek keluarga. Sikap ibu bapa yang sambil lewa dalam mendidik anak-anak serta mengenepikan agama dan hukum boleh menyebabkan mereka mula menunjukkan ego masing-masing sehingga memberontak untuk mencuba hal-hal yang baru. Contoh terdekat adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Apabila ibu bapa mula menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap anak-anak mereka, maka anak-anak pun akan mula merasakan perkara yang mereka lakukan itu seronok dan memuaskan hati mereka kerana mereka merasakan tiada siapa pun yang akan tegur silap mereka. Yang terakhir pula adalah faktor masyarakat. Zaman canggih sekarang ini banyak menggunakan media sosial untuk mempengaruhi fikiran orang berkaitan liberalisme. Jaringan media sosial ini telah memberikan impak kepada pengguna internet di Malaysia berdasarkan kemampuannya yang membolehkan komunikasi tanpa batasan serta penyebaran maklumat secara global. Oleh kerana penggunaan tanpa batasan, pengguna juga bebas untuk berkongsi maklumat sama ada dalam bentuk positif maupun negatif dan menyebabkan fahaman ini tersebar luas dalam kalangan masyarakat Islam juga. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Kamarina binti Samian. Saya pula akan membentangkan tentang ancaman liberalisme terhadap pegangan agama dan juga sosial. Dalam ancaman terhadap pegangan agama, hegemoni barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah merombak semula strategi serta dasar hubungan luar, khususnya yang berkaitan dengan peperangan global menentang keganasan. Kempen ini kononnya bertujuan untuk membanteras aktiviti keganasan yang berlaku di seluruh dunia, khususnya terhadap dunia Islam. Bukan itu sahaja, bagi mereka sesiapa sahaja yang tidak menyokong kempen ini, maka secara automatiknya akan dilabelkan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya sebagai pengganas. Bagi melaksanakan agenda tersebut, perlu melalui jalan kebebasan. So, apa yang dimaksudkan dengan jalan kebebasan ialah ada dua perkara, iaitu satu, hak asasi manusia dan juga demokrasi liberal. Ini adalah menurut pengertian pandangan alam sekular barat. Seterusnya, ancaman terhadap sosial. Liberalisme mementingkan perubahan dan kemajuan. Islam dilihat oleh golongan barat sebagai suatu tradisi yang bersifat tetap dan tidak berubah. Berdasarkan Kamus Oxford mentakrifkan moden sebagai sesuatu yang bersifat semasa dan terkini dan juga baru, maka kita akan selesa mengatakan bahawa Islam tidak menolak kemodenan kerana sebagai agama yang bersifat sejagat, Islam harus hadir di dalam dan sesuai dengan semua zaman dan tempat. Akan tetapi, dalam umat Islam
mendepani kemodenan, mereka mesti faham terlebih dahulu falsafahnya modernisme yang boleh juga diiringi oleh aliran pemikiran seperti perubahan sosial dan juga kemajuan. Oleh itu, setiap fahaman haruslah diteliti agar ianya dapat disaring dengan kerangka tasawur, nilai dan prinsip Al-Quran dan hadis supaya pembaharuan yang diusahakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum, saya Raja Narasim Balkis binti Raja Zainal Akram 2022-876-344 dan saya akan meneruskan perbincangan tentang ancaman liberalisme terhadap ekonomi serta terhadap pendidikan. Daripada segi terhadap ekonomi, liberalisme telah mengamalkan satu konsep yang dipanggil sebagai konsep rule of law. Rule of law ini adalah bertujuan untuk menjamin hak kedua-dua pihak sama ada pemerintah dan juga rakyat. Hal ini, pemerintah melakukan pemerintahan secara sembrono dan menyebabkan rakyat melanggar norma negara serta merosakkan imej negara. Hal ini kerana apabila pemerintah yang tidak menekankan tentang isu rakyat perlu bekerja untuk sara diri serta rakyat juga perlu bekerja untuk memajukan ekonomi negara tidak diberatkan, maka rakyat malas untuk memajukan diri sendiri dan mengharapkan duit daripada kerajaan serta mengundurkan ekonomi negara. Seterusnya, ancaman terhadap pendidikan. Pendidikan seringkali dibandingkan dengan peringkat antarabangsa. Sistem ini mengalami perubahan disebabkan cara bekerja dan juga jenis pekerjaan. Semakin meningkat zaman, liberalisme semakin diterapkan dan ianya telah menyebabkan pendidikan hanya tertumpu kepada pekerjaan yang memerlukan skill tinggi dan juga fleksibel. Pendidikan juga semakin dibandingkan ke peringkat antarabangsa dan ianya menyebabkan penekanan terhadap subjek yang sangat penting iaitu matematik dan juga sains. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmul bin Isamuddin. Nombor matrik saya 2022-855-748 dan hari ini saya akan membentangkan tentang isu liberalism yang terjadi di Malaysia. Liberalism merupakan sesuatu idea atau fahaman yang dianggap memperjuangkan kebebasan individu dan kesemerataan individu dalam masyarakat yang mempraktikkan pemikiran liberalism. Mengikut perkembangan semasa di Malaysia, golongan pelampau Islam liberal kelihatan semakin berani dalam memasarkan idea liberalism secara meluas, sehinggakan ramai anak muda dan masyarakat tempatan mula terjebak dengan dayah-dayah mereka. Ini amat membimbangkan kepada generasi yang akan datang kerana liberalism ialah ancaman yang paling berbahaya kepada umat Islam pada masa kini. Terdapat beberapa isu semasa yang terjadi di Malaysia iaitu pertama, isu kebebasan beragama. Penubuhan kumpulan Artikel 11, murtad, isu tuntutan Komango. Komango ialah Coalition of NGOs, pertikaian peruntukan perkara 1211A, Kerajaan Langit dan kes pengikut Kerajaan Langit Ayah Bin iaitu Kamariah Ali. Isu semasa tuntutan hak kebebasan beragama yang berkaitan rapat. Kedua ialah penggunaan kalimah Allah. Penggunaan kalimah Allah menjadi kontroversi dengan apabila akhbar mingguan Herald cuba menuntut Kementerian Dalam Negeri KDN untuk kebenaran menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan akhbarnya. Ini menimbulkan kebimbangan terhadap umat Islam kerana ia menyeluruhkan kepada sesiapa yang membaca akhbar Herald. Perkongsian yang ketiga, perkongsian perayaan dan acara keagamaan. Terbangkitnya isu perkongsian perayaan dan acara keagamaan apabila Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-68 pada 12 April 2005 telah mengeluarkan garisan panduan tentang pengetahuan berkaitan majlis perayaan dan serta upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. Akhir sekali ialah pengharaman yoga. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam
Malaysia yang kali ke-81 telah bersidang dan mengeluarkan pernyataan bahawa adalah dilarang untuk masyarakat Islam mengamalkan yoga kerana yoga mempunyai unsur-unsur berkaitan dengan agama Hindu yang mempunyai keagamaan, amalan, mantra dan pemujaan untuk mencapai tahap ketenangan dan kemuncaknya serta penyatuan diri dengan Tuhan. Amalan ini boleh merosakkan akidah seorang Muslim dan tidak sesuai bagi masyarakat Muslim serta dilarang mengamalkannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Natasha Azani dan dengan student ID 2022-49464 dan saya akan bercakap tentang filem yang berdasarkan liberalisme. Antara filem yang berdasarkan liberalisme adalah filem Get Out, iaitu filem Amerika dari pengarah Jordan Peele. So, pengarah Jordan Peele ni meneroka kaum dalam konteks pasal liberalisme perkauman di Amerika. Filem ini mendedahkan sikap liberal orang kulit putih terhadap orang kulit hitam untuk mengukuhkan hubungan kaum ini pada zaman moden ini, di mana ramai daripada mereka ini meyakinkan diri bahawa mereka telah melangkau fasa perkauman. So, filem ini dilakukan dengan mempamerkan daya tarikan keluarga liberal orang kulit putih, iaitu keluarga Armitage, dengan budaya kulit hitam melalui interaksi mereka dengan protagonis orang kulit hitam dalam filem itu, iaitu Chris. So, sebelum mendedahkan motif mereka untuk memperoleh ciri-ciri orang kulit hitam yang dikatakan kuat, tegak, pantas dan sebagainya lah. Dengan berbuat demikian, ini dapat menggambarkan romantisasi kegelapan oleh orang kulit putih sebagai objek untuk dikumpul dan bukannya identiti budaya untuk difahami. Walaupun filem itu menggambarkan negrofilia ini sebagai fantasi kegelapan, ia juga mengukuhkan perjuangan psikologi orang kulit hitam yang cuba melalui dinamik perkauman yang lebih besar, di mana perspektif orang kulit putih sama ada memiliki atau ditakluki oleh orang kulit hitam. Itu menentukan persepsi identiti kulit hitam. So, tanda pertama sesuatu yang tidak berlaku apabila rusa berlari ke hadapan kereta. Rusa itu dapat dikaitkan dengan protagonis, iaitu Chris. Dan kemalangan itu adalah petanda apa yang akan berlaku nanti, iaitu pengorbanan makhluk yang tidak bersalah. Dan petanda itu kemudiannya terjadi kenyataan apabila Chris diikat oleh keluarga Rose, iaitu teman wanitanya, dan Chris melihat kepala rusa itu dipasang ke dinding. Trofi mati yang ingin dibuat oleh keluarga Rose untuknya juga apabila Ibu Rose misi menghipnotis Chris. Dia menggunakan cawan teh tu sebagai senjata dia, dan cawan dan pengacau cawan tu, yang cantik tu, dia simbol kesopanan yang juga dimasukkan sebagai bermusuhan dan agresif. Dan hipnosis memberi Chris perasaan rasa jatuh ke dalam the sunken place, iaitu tempat kesedaran manusia yang sangat malap. Dan imej itu mencadangkan motif tersembunyi keluarga itu untuk menolaknya dan menindas kehendaknya. Dan pembantu rumah keluarga Armitage, iaitu Georgina, ialah imej seorang isteri Stanford Armitage yang kosong, tidak berperi kemanusiaan dan tegang. Kemudian kita juga akan bertemu dengan Walter yang sama robotiknya. Daripada ini kita dapat ketahui bahawa daripada mereka bukan sahaja membangkitkan anak patung, tapi mereka membangkitkan hamba-hamba. Dan bapa Rose, Dean, mengadakan lelongan dengan foto Chris untuk lelongan hamba. Dan pendedahan bahawa orang kulit putih ini mengambil alih badan orang kulit hitam menunjukkan bahawa orang kulit putih menggunakan orang kulit hitam sebagai hamba dengan menggunakan mereka untuk kemahiran motor dan tenaga fizikal sambil mengekalkan semua kuasa mereka walaupun mereka mengalami penyakit fizikal mereka tersendiri. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum semua, saya Amiranis Azman yang akan membentangkan di bawah topik yang sama dengan sahabat saya Natasha, iaitu filem berunsurkan liberalisme. Baru sahaja tadi Natasha telah menceritakan tentang filem pertama pilihan kami bagi liberalisme dalam perkauman, iaitu filem Get Out. Seterusnya saya pula akan menceritakan tentang beberapa babak yang ditayangkan di dalam filem A Taxi Driver berkenaan liberalisme dalam politik, dan filem Di Sebalik Tuhan Aku Bersaksi yang ada memaparkan tentang liberalisme dalam sosial. Filem kedua pilihan kami, A Taxi Driver, ini adalah filem yang mengisahkan tentang seorang pemandu teksi yang membawa seorang wartawan Jerman dan secara tidak sengaja terlibat dalam tragedi pemberontakan Gwangju atau lebih dikenali sebagai Gwangju Uprising, iaitu pemberontakan yang bermula selepas para pelajar dari Chonnam University yang sedang melakukan protes menentang kerajaan pada masa tersebut, iaitu rezim militeri, telah ditembak, dibunuh, dirogol serta dipukul dengan kejam oleh para tentera. Di dalam babak pertama ini ada para pelajar ada bersorak, we'd rather die standing than live on our knees. Kami sanggup terkorban berdiri daripada hidup melutut, yang bermaksud mereka lebih sanggup memperjuangkan kebebasan tempat tinggal mereka daripada duduk berdiam dan tunduk pada kekejaman kerajaan pada masa itu. Babak seterusnya menggambarkan betapa serius dan teruknya keadaan Gwangju pada masa tersebut. Ramai penduduk yang tidak berdosa telah terkorban begitu sahaja sehingga katil serta keranda di hospital tidak cukup untuk menampung bilangan mangsa ketika itu. Beralih kepada filem seterusnya, iaitu filem Demi Tuhan Aku Bersaksi yang mengisahkan tentang Hamid, seorang bekas maknyah yang ingin kembali ke pangkal jalan dan telah membuat keputusan untuk mendalami ilmu agama di kampung halamannya. Tetapi seperti yang ditunjukkan dalam babak pertama ini, Hamid telah dihalau oleh bapanya walaupun telah diterima baik oleh ibunya. Namun begitu, Hamid tidak berputus asa untuk meneruskan hajatnya untuk berubah. Jadi dia memutuskan untuk mengambil nasihat Aisyah untuk belajar di sebuah madrasah tempat tunang Aisyah Latif menuntut. Sepanjang Hamid di madrasah, Hamid telah dibuli teruk oleh Latif dan dua orang rakannya. Hamid telah diperli, dipandang serong, dipukul dan macam-macam lagi oleh mereka hanya disebabkan bagi mereka Hamid adalah seorang ahli neraka Jahannam yang tidak layak untuk bertaubat. Hamid beruntung kerana ada Airil yang sering membantunya ketika dibuli oleh Latif dan rakan-rakannya. Babak kedua ada menunjukkan salah satu bentuk pembulian mereka terhadap Hamid. Babak terakhir sekali adalah ketika Hamid kembali semula ke madrasah setelah diberhentikan oleh Ustaz Sahak kerana fitnah yang ditaburkan oleh Latif. Perkara lama berulang kembali, malah menjadi lebih teruk apabila Latif mengaku pada Hamid bahawa Latif merinduinya dan mahukannya. Latif tidak dapat menahan nafsunya dan telah mencabul Hamid di surau madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya akan disambung oleh saya, Wan Sofia Anas binti Syarudin, 2022864186, berkenaan dengan rumusan liberalisme, iaitu faktor media sosial dan juga tokoh liberalisme. Saya memulakan dengan faktor media sosial, iaitu media sosial ni telah memungkinkan ramai remaja ataupun golongan muda untuk mengakses informasi tentang agama dan juga liberalisme secara di alam maya atau di hujung jari, yang kita sedia maklum bahawa ianya sangat membantu dalam menemukan pelbagai solusi untuk masalah. Semakin banyak anak muda yang kian terlibat dalam jenis kegiatan ini, dan juga mereka yang memahami atau berfikiran liberal lebih mudah terpengaruh oleh pelbagai pemikiran dan juga pemahaman yang bertentangan dengan agama Islam secara jelas. Sebagai contoh, kita boleh melihat anak muda kini kiat memuat naik gaya hidup mereka di platform media sosial masing-masing dengan cara mengikuti budaya barat. Media sosial adalah cara yang paling efektif dan juga paling berkesan untuk menyebarkan pemikiran liberal kepada golongan muda maupun belia disebabkan platform media sosial yang mudah tersebar secara meluas.
Oleh yang demikian, fahaman liberalisme bukanlah satu asas ideologi yang baru, malah ia sudah bertapak sejak puluhan ribu tahun dahulu dalam kalangan masyarakat dunia. Fahaman ini secara menyeluruh menolak sebarang kekalangan dan juga halangan dalam menyuarakan pendapat dan melakukan sesuatu dengan menyebarkan fahaman liberalisme yang dirasakan benar dan tepat melalui media sosial. Seterusnya, berkenaan dengan tokoh dapat disimpulkan melalui tokoh liberalisme seperti yang dinyatakan di dalam kandungan tokoh liberalisme yang dibentangkan oleh Izzah, iaitu jika tokoh yang mengamalkan pegangan liberal memaksa orang lain menerima pemikiran dan interpretasi kita terhadap satu perkara secara keras ataupun ada yang melabelkan tanpa justifikasi yang betul dan juga tepat adalah termasuk dalam ciri-ciri ekstremisme yang membawa kepada buah besar daripada fahaman liberal yang kita perlu menangani isu ini secara bersama dan berusaha memahami konteks dan juga terma-terma secara kolektif. Tambahan pula, perlulah kita memanfaatkan kedudukan Islam dalam perlembagaan negara. Pemikiran liberal yang sedemikian ada pada semua tahap manusia, bukan hanya pemimpin ataupun tokoh semata, tapi akan ada di mana-mana dan akan wujud pada semua agama. Akhir kata, kita sebagai umat Islam perlulah mengukuhkan keimanan agar tidak terpedaya dengan fahaman liberalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Mustafa Gamal. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan berkaitan isu semasa dan juga ancaman. Berdasarkan yang telah diterangkan dalam analisis pembincangan berkaitan isu semasa dan juga ancaman, terdapat banyak pelajaran yang kita boleh tekankan sebagai pedoman yang boleh diserap ke dalam hati setiap umat Islam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, LGBT dan juga isu murtad adalah antara isu yang sangat serius di Malaysia. Sebagai penyelesaian kepada isu ini, kita haruslah memperkasakan dan meluaskan kegiatan dakwah kepada semua tidak kira kaum dan juga agama. Selain itu, pendakwah juga haruslah menggunakan pendekatan yang lebih efektif dalam menyampaikan nilai hidup Islam yang sebenar kepada setiap penganut Islam di Malaysia. Antara cara yang berkesan adalah dengan menyantuni melalui dakwah dan juga hiburan, pembinaan sahsiah dan juga sosial. Dan pendakwah juga haruslah menjauhi sikap menghakimi dan stigma negatif kepada kaum atau kumpulan LGBT ini, kerana ia mampu membina jurang yang sangat besar antara kumpulan dakwah dan juga kumpulan sasar. Berkaitan isu murtad, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khairil Baharudin, antara tahun 2000 hingga 2010, Mahkamah Syariah telah menerima 893 kes. Saya boleh katakan kes murtad di Malaysia adalah sangat serius. Dan saya juga boleh katakan orang saudara kita yang seagama yang berada di luar negara ditindas dengan peperangan dan sekatan ekonomi, tetapi di Malaysia diserang dengan ideologi pemikiran, budaya dan pemikiran songsang. Dan mereka juga menganggap bahawa pendapat dan dakwah yang telah disebarkan sejak sekian lama dahulu adalah merupakan warisan yang layak diletak di dalam museum. Jadi sekiranya agama Islam kita adalah agama yang salah, mengapa Nabi Muhammad SAW juga dan juga sahabat-sahabatnya bersusah payah dan berkorban untuk menyebarkan dakwah